Assalamualaikum. Kembali lagi guys ke channel Abek Kun anda. Okey, terlebih dahulu sebelum aku bagi tahu konten untuk minggu ni, aku nak terima kasih kat korang yang dah subscribe YouTube channel aku dan tekan butang loceng. Okey, dan juga dah follow Instagram dengan landing page aku. Okey, untuk minggu ni kalau korang dah tak sabar, sebab aku sendiri pun dah tak sabar ni. Sebab aku untuk topik minggu ni aku nak share berdasarkan apa yang feedback aku dapat lah. So ramai yang tanya macam mana nak kurus dalam running journey. So actually generally in sports lah, macam mana nak kurus. So aku personally aku ada pengalaman aku juga, tapi aku ada bawa tetamu jemputan minggu ni untuk share lebih detail macam mana transformasi untuk menjadi kurus. So siapa dia? Stay tune. Okay guys, untuk minggu ni topik macam mana nak kurus. Okay, macam mana daripada kita berbadan besar, macam mana kita nak kurus melalui sport. So minggu ni aku ada bawa bukan calang-calang aku ada bawa seorang Iron Man. Okay. Assalamualaikum. Saya Haris. And topik kita nak bincang hari ni macam mana nak kurus ataupun apa dengan arti kata lain, korang nak lose weight lah. Be it by sports ke ataupun sedentary job ke atau sedentary active ke, tapi goal kita nak kurus. Okay, so terlebih dahulu, okay, Amir share introduction dulu. Amir aku brief sikit dulu lah. Okay, Amir Haris ni training partner aku dan juga colleague lah, colleague sekali. Dan berapa Amir umur tahun? Tahun ni 24. So dah buat full Ironman? Aku dah buat full Ironman dengan 2 half Ironman. Okay, full Ironman. Yang 70.3 tu half kan? 70.3 tu half. Okay, so tu dia lebih detail untuk Amir. Tapi korang tengok ni Amir sekarang, kalau kau tengok Amir yang dulu mesti korang terkejut. Okay, so stay tune. Okay guys, untuk part 1 dulu. Okay, Ironman whole. Okay, untuk part 1 macam mana aku dengan Amir akan cerita dia punya transformasi. Okay man, untuk soalan pertama, sebab apa daripada badan besar dulu kau rasa nak kurus? Cerita dia bermula tahun 2015 lah. Time tu aku pun dalam 19 tahun. Sekarang ni badan yang aku ada dalam roughly around 70-75 kilo. Tapi back in 2015 aku sampai tahap 100 kilo. 100 And aku punya waist pinggang 40 inci. Sekarang ni dalam range 30-32 lah kalau seluar. Kalau time Ironman tu 28. Yang tu memang race body lah. Tapi antara sebab kenapa aku rasa nak kurus, pada ketika tu bila aku dah sampai 100 tu, to a point yang aku rasa macam aku dah memang tak healthy lah. And banyak benda yang aku buat yang aku boleh buat, patutnya boleh buat, aku tak boleh buat. Sebab badan aku besar, berat. Contoh yang tak boleh contoh buat. Macam for example, engkau nak bangun duduk pun kau dah susah. Macam ni nak duduk bangun duduk pun susah. Kau nak solat ke, kau nak angkat-angkat barang, nak lalu tengah-tengah orang, celah orang pun dah jadi satu masalah lah, sebab badan yang terlalu besar. And then daripada segi kesihatan pula, aku dulu ada bronchitis, asmatik lah. And then bila berjumpa dengan doktor cakap ada possibility yang aku asmatik sebabkan aku gemuk. So aku punya saluran pernafasan tu mungkin sempit kerana visceral fat yang di dalam celah-celah organ. Itu yang bahaya lah bila gemuk ni. Kalau gemuk luaran, bagi aku tak ada masalah. Tapi kalau kau lemak-lemak tu yang celah-celah organ yang
bermasalah lah untuk kesihatan. Jadi daripada segi tu aku rasa memang aku kena ubah lah. Bukan sebab perempuan, mungkin itu apa macam faktor kedua ketiga lah. Apa, hati crash ke kan, kena reject dari crush ke boleh jadi turning Tapi point. banyak kena reject lah. Masa dulu sih kena reject kan. Kena reject banyak lah. Okay guys, maksudnya kita nak kurus tu bukan semata-mata apa tu, bukan sebab sport lah mula-mula kan. Bukan Tapi sebab sport mostly lah. sebab life, maksudnya nak beribadah pun dah tak boleh, Ah. nak apa tu, Kesihatan dah kesihatan terjejas dah lah. terjejas, nak kerja pun susah. Okay, so macam mana kau atasi kata-kata orang masa tu? Apa yang the worst yang kau pernah dengar lah masa kau Aku pada usaha tu? dulu masa aku nak masuk training school kan. Yang ni cerita kat sini je lah. Walaupun orang tahu kan. Semua dah tahu ni. Semua dah tahu kan. Tapi masa aku masuk training school tu, kita yang kerja-kerja kapal terbang ni, aviation ni, kita di expose dengan fitness lah. Fitness tu memang yang antara faktor-faktor yang penting untuk pekerjaan sebagai seorang jurutera kapal terbang. Sebab 12 jam satu hari. Betul. Dengan kerja-kerja kita lebih kepada physical work lah. You don't get to sit on the table the whole day. Apa yang kita selalu buat, panas hujan semua kita akan keluar repair kapal. Okay. Jadi masa aku dekat training school dulu, exposure tu dah dapat lah daripada semua orang. Sebab pada ketika tu badan aku memang 40 inci pinggang. Memang besar. Itu 5 years back. 5 years back. Okay. So orang bila lalu nampak aku, walaupun gemuk ni adalah salah satu norma bagi Malaysian lah. Tetapi bila engkau extraordinarily big, orang akan pandang semacam and then bila nak buat kerja pun susah macam-macam. Jadi masa aku nak kurus tu, aku plan out yang by this point aku dah able to do such things lah. So apa yang kata-kata orang dulu yang macam okay. Lupa nak cakap. So aku ada seorang kawan ni, kawan baik lah dulu kat training school. Nama dia Burhan lah. Okay. Dia bukan nama sebenar. Mungkin Okay. Tapi kalau dia tengok dia memang memberi impak lah kepada hidup aku dari segi apa, disiplin, dari segi percakapan, dari segi confidence. Antara benda yang dia selalu buat kat aku, pagi-pagi bila dia nampak aku, dia akan cakap, "Meh, gemuk lah Meh." Kawan baik lah. Kawan baik ni. Tapi bila dia cakap tu memang dia cakap dengan ikhlas lah. Pedas lah bila kena. So bila hari-hari aku dah kena kan, bila aku nak gerak pun, tepilah, gemuk lah, Dia cakap. Okay. So aku ambil motivasi dari situ lah. Take it as a motivation. Sebenarnya sebab bila kau dah memahami kan, kawan baik kan, walaupun kadang-kadang benda tu macam nak kutuk kau, tapi sebagai orang yang tengok everything in a positive manner, kau patut tukarkan negative remarks tu jadi positif lah. So turning point kau one of that because of that lah. kata tadi lah. Lepas tu banyak benda lain. Dari apa, bukan saja Burhan ke, ataupun ada setengah perempuan yang dulu aku pernah berjumpa, lepas tu suka berkawan dengan aku, tapi bila aku dah nak level up sikit, dia dah cakap lah macam dia tengok appearance, tengok apa, fitness, orang tu kena fit semua. So adakah kau gemuk dulu effect kau punya self confidence? Memang effect. Self confidence. Lepas tu bila kau dah tak ada confidence, kau nak buat apa-apa pun susah. Okay, so turning point tadi sebab kata-kata. Sebab kata-kata tu lah. Kata-kata tu lah. And then so kau punya highest berat masa tu berapa? 100. Memang aku naik atas weighing scale, nampak 100. Lepas tu aku beritahu bapak aku cakap, oh ni dah gemuk sangat. Immediately 100 tu change. Lepas tu aku gemuk bukan gemuk satu badan tau. Aku gemuk kat mana tau? Perut dan buntut.
Macam mana pun memang perut dan buntut yang besar. Jadi bila berjalan tu memang ekstra nampak. Agak susah buat tu. Aku pernah baring dekat depan TV kan. Tengok bapak cakap, buntut besar sangat ni. Apa yang kau whack masa tu? Kau apa? Semua lah. Dari segi pemakanan tu, kalau takat nasi tu memang balik kerja ke, balik kelas ke, memang 2-3 pinggan. Lepas tu kalau pergi contoh macam sweet food of course lah. Macam takat makan cendol tu, 1 bowl tak cukup. Kenalah 2 ke 3 3 times of big meal per day lah. Dulu memang sekali makan tu kalau aku kira dalam 2000 calories lah. Satu meal tu 2000 calories. Yang patutnya aku amalkan satu hari, aku amalkan dalam 1 meal. Which is not right lah. Okay, sekarang kita nak Man, kau tadi kita dah tahu kan dia makan, dia whack apa segala benda dalam dunia ni. Okay, so macam mana kita nak tahu dia transform tak? Okay Man, apa kau punya rutin setiap hari makanan masa proses masa proses tu pada permulaannya dia agak tak betul lah. Sampai aku kena gastrik apa semua. Sebab kita kena faham mentality diet ni, kau bukannya starve, bukannya sampai buat diri kau lapar, tapi yang kau makan in stages yang buat kau rasa penuh sepanjang hari. Jadi patutnya aku boleh ambil dalam masa setahun lah, tapi disebabkan diet yang tak betul, duration aku kurus tu dalam setahun setengah, 2 tahun macam tu. So jadi by 2016 kau dah 2016 tu aku start. Aku kurus betul masa 2017 akhir lah, macam tu lah, middle 2017 lah, yang dah nampak kurus. Pemakanan dia simple. First, korang kena tahu of course lah, berat badan, tinggi. BMI tu sebenarnya tak penting bagi aku. Sebab kalau orang yang sadar tapi BMI dia overweight tapi dia nampak fit. Ada juga orang yang gemuk, BMI dia overweight tapi dia gemuk. So BMI tu bagi aku tak berapa accurate lah. Apa yang aku buat, aku akan kira BMR. BMR ni dia akan beritahu berapa calories yang kau akan bakar dalam satu hari. Dan daripada kalori yang kau bakar satu hari tu, kau boleh tahu maksud BMR ni, yang kau bakar satu hari sambil tidur lah, macam tak buat apa-apa, tidur the whole day, itu amount yang kalori kau burn. Daripada situ kau boleh tahu kalau kau nak gain weight, kau makan lagi banyak lah. Nak sadar ke apa kan. Tapi kalau nak kurus, kena main lah daripada tu kalori deficit. Kau tak boleh lah makan kurang daripada 1,800 sebab badan kau nak maintain 1,800. Tapi macam mana kau nak kurangkan kalori kau burn tu? Kau kena exercise lah. So daripada situ lah kita boleh tahu kalori deficit harian. Hari-hari target deficit dalam 200 ke 300 kalori. Tapi apa yang aku makan kadang-kadang sampai 2,600, 3,000. Mana masa kau? Masa aku kurus. Walau aku makan masih banyak, tetapi aku yang healthy. Tapi aku workout. Bila aku makan banyak ataupun aku makan benda yang manis, aku akan workout lebih. Bukannya aku tak makan kek langsung, aku tak makan aiskrim langsung, tapi reward. Itu macam reward lah. Tapi bila aku makan benda-benda yang manis atau benda-benda yang tak healthy, di kata lain macam tak clean lah, aku akan put extra work whenever I exercise or workout lah. So macam mana kalau kita boleh portion tu contoh dalam satu hari kau target dalam 2,400 lah kan. Kau makan dah 5 kali lah. So pembahagian tu dalam bila kau dah tahu BMR, kau akan tahu kau punya macros. Macros ni kau akan dapat tahu berapa protein dalam sehari, berapa lemak fat dalam sehari, dan berapa carbs, karbohidrat yang kau makan dalam sehari. Untuk maintain, untuk lose weight ataupun untuk gain weight. Benda ni semua boleh Google, memang senang, mudah. Daripada situ aku tahu okey, berapa banyak protein aku nak makan, berapa banyak carbs aku nak makan, berapa banyak fat yang aku kena makan. Fat ada healthy fat, ada unhealthy fat. So benda-benda macam tu semua boleh Google lah. Tapi daripada segi pemakanan tu, aku akan make sure carbs aku rendah,
Sebab aku nak kurangkan glukos, tapi aku lebihkan pada protein. Bukan saja protein akan bagi kau tenaga bila body kau dah masuk dalam fasa ketosis, tapi body kau akan gunakan protein untuk recover muscle. So kau boleh bagi 3 contoh meal lah. 3 contoh meal macam lunch, breakfast, dinner yang kau amalkan. Okay, macam breakfast aku makan telur dalam 3 telur lah. Telur rebus? Bukan, aku makan scramble egg. Okay. Goreng tapi macam aku makan goreng dalam olive oil lah. Okay. Cuma setengah orang olive oil tak kena, naik jerawat. Aku naik tak, baru tahu lah benda tu. Okay. So bila dah makan dengan telur untuk breakfast, lepas tu snacking, aku akan makan benda-benda macam kacang ataupun macam finger food, chicken ke apa-apa yang kecil-kecil kan, aku akan makan. Tahu ke. Okay. Lepas tu lunch. Okay, lunch. Lunch aku akan makan big meal lah. Sayur setengah pinggan, ayam protein dalam 2/3 lah, macam tu. Banyak lah. Kira aku punya carbs tu memang kurang daripada suku pinggan. Okay. Memang very little lah satu hari aku makan carbs. And kau tak penat. Kau tak akan penat sebab kau dah makan daripada pagi tau. Continuously. Lepas tu petang boleh makan telur, boleh makan apa-apa yang protein base lah. Benda yang sama. Lepas tu dinner, benda yang sama juga. Sayur, protein dan karbohidrat yang sikit. Tapi dinner ni penting. Kau tak boleh makan macam kau nak tidur pukul 10, lepas tu kau makan pukul 8. Apa yang tak boleh lah. Biasanya aku akan makan dalam 4 jam sebelum tidur. So yang disarankan timing yang paling bagus dalam 3 hingga 4 jam sebelum tidur, dalam pukul 7 lah. 7 Lagi bagus kau makan pukul 6. Okay. 6 petang tu memang terbaik lah. So lepas tu dalam pukul 8 body kau food dah settle down, and then kau pun dah penat-penat, dalam pukul 10, 11 boleh tidur lah. Okay. So berapa kau punya weight transformation? Daripada 100 tadi, so turun ke berapa? Dari 100 turun ke 65 kilo kg pada tahun. 35 kilo tu aku measure dalam akhir 2017 lah. So from akhir 2017 tu yang aku buat Ironman 70.3 Langkawi. Tu first Ironman. So race weight aku time tu aku tengok 65. Tapi antara sebab macam mana orang kata lama 35 kilo dalam 2 tahun. 2 tahun from 2015. 2016 awal tu, early to end of 2017. Masa Ironman 70.3 Langkawi tu. Orang tanya lama 2 tahun. Actually tak lama. Sebab aku punya journey kurus ni lain sikit daripada orang lain. Orang lain kadang-kadang dia nak kurus je, tapi macam aku ada pergi gym, lift weights. So badan aku bukan sentiasa kurus keding. Aku memang actually at one point agak bulky lah. Kau shaping juga. Shaping lah juga. Okay man, untuk last kali okay, sebab ramai yang DM aku tanya macam mana nak kurus apa semua. So kau dah share proses dia. So apa yang kau would like to share to them dari segi kata-kata motivasi? Kau bagi 5 kata motivasi untuk viewer kat luar. 5 banyak. Okay. In short lah, don't give up, keep going, onwards and upwards. Don't listen to people, and always see the positivity in whatever you do. Because not only bila kau dah kurus, banyak benda yang akan berubah. Dari segi attraction, appearance, orang akan lebih berminat untuk bercakap dengan kau. Tapi dari segi kerja, belajar, mindset, mentality, semua berubah. Sebab sports ni dia akan mold diri kau untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi bila kau kurus tu, journey yang lama tu orang lain tak rasa, kau seorang yang rasa.
Tapi bila engkau yang rasa, engkau yang tahu macam mana betapa susahnya disiplin pemakanan, yang itu semua akan buat diri kau jadi orang yang lebih baik lah. Jangan dengar cakap orang, buat je. Terima kasih man. Selamat. Okay guys, terima kasih kerana masih lagi menonton channel aku. Okay, tadi Amir dah share macam mana proses nak kurus. Dia harap bermanfaat untuk korang semua lah. Tak cukup, okay, korang nak tahu pasal Iron Man kan? Okay, tunggu next episode. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Dan aku kalau ada apa-apa suggestion atau komen, korang boleh letakkan kat bawah supaya aku boleh improve lagi konten aku. So jumpa lagi next time guys. Assalamualaikum.